Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel Santai Sejarah SPM. Kita pergi kepada tajuk yang terakhir, SP yang terakhir, SP 8.5 berkaitan keberkesanan DPN dan DEB. Tumpuan kita hari ini ialah kepada aspek aspek apa ni? Ekonomi. Itu sebab objektif kita di akhirnya pelajar dapat menjelaskan, pelajar dapat menerangkan tentang keberkesanan ini. Okey, baik. Adakah berjaya dari segi ekonomi? Kita tengok. Dia sambungan. Ini siri yang kedua. Jangan lupa tengok siri yang pertama. Okey. Yang pertama, adakah berjayanya DEB dengan DPN ni? Dari segi kita sudah berjaya menjadi sebuah negara yang berindustri dan berteknologi tinggi. Tengok sini. Ini yang pertama. Kalau kita tengok sini ini yang pertama lah. Pelajar tengok. Gerik-gerik sikit. Okey. Kita tengok. Kita dah berjaya. Kena kata berjaya. Sebab kita sudah ada perkembangan industri berat. High component. Yang mana kalau kita tengok dari segi uraian dia, high component ni, dia telah menambahkan, nampak? Memperkukuhkan asas industri negara dengan menambahkan kemahiran rakyat. Contohnya, nampak? Dalam bidang apa? Ini cukup sebut tadi. HICOM. The Heavy Industries Corporation of Malaysia Berhad. HICOM. Cikgu dulu pernah kerja kilang. HICOM ni. Dan kita tengok yang berkaitan dengan jentera moden. Oi, hebat jentera moden. Dan projek berkaitan dengan kapal. Kita ingatlah. Membaiki kapal. Ingatlah satu pelabuhan. Contohnya Pasir Gudang. Oh, ini kapal Pasir Gudang. Besi dan keluli. Perai. Ini jenuh. Pelajar nak ingat ni. Gas. Gas senang. Gas mestilah Bintulu. Jangan sebut batu gajah pula. Jana kuasa raup. Ini pun jenuh juga. Penapisan petroleum. Ini kertis senang. Semua kawasan berkaitan dengan minyak lah. Ini industri kita berjaya atau tidak. Pelajar kena buktikan. Soalan dia mesti minta buktikan berjaya. Tengok guys ni orang-orang kaya ni gaji besar ni. Ini dermaga. Boleh sebut dermaga ni. Limbungan lah. Okey, yang kedua industri baru. Pusat-pusat industri baru. Adakah ada wujud tidak estate industri di negara kita? Bila sebut estate ni, dia maksudnya bukan estate macam ladang tu. Maksudnya ialah mewujudkan kawasan perindustrian. Yang kita nampak industri baru. Contohnya di sini dia letak estate perindustrian di Kedah. Contoh yang dimajukan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Di setiap negeri dia ada. Perak PKNP. Kita dah belajar sebelum ni kan. Selangor PKNS. Jadi kita nampak bila dia dah maju dari segi industri, dia akan menghasilkan ini. Ada kawasan perumahan, pusat perniagaan. Dia akan berkembang lah. Contohnya macam Tanjung Malim kan, Proton City. Tengok. Akhirnya akan datang mungkin ada supermarket di sana, ada industri rekreasi, ada pusat pendidikan UPSI dan sebagainya. Macam PKNS Selangor. Banyak kilang. Dekat situ ada stadium, kawasan perumahan yang sangat dahsyat-dahsyat. Okey. Lepas itu ada pula taman teknologi. Teknologi, bila sebut teknologi ni, dia tinggilah sikit kawasan itu dari segi teknologinya. Contohnya ada pusat penyelidikan dan pembangunan industri. Itu kita nampak. Dan ada juga zon F perindustrian bebas. Ini kebanyakannya ginilah. Kebanyakan negeri dia ada ni. Kawasan-kawasan kilang yang diuruskan oleh syarikat-syarikat tertentu, dan mereka ini, kilang-kilang ni telah diberi apa? Tengok sini. Diberikan pelepasan cukai dan tarif insentif. Kita nampak maksudnya tak payah bayar cukai beberapa tahun untuk mereka dapat modal.
ataupun nampak situ ya. Syarikat-syarikat besar ni, Sime Darby. Ini kelab besar ni. Axiata Group ini berkaitan dengan telekomunikasi. Proton Holding, syarikat kenderaan. Okey. Nampak Kulim High-Tech dan sebagainya. Okey, ini kita nampak ini paling senang lah. Syarikat Peru 2. Kereta kita dah ada. Dia ada 2 situ ya kalau kita tengok. Bila kita sebut ni, kita ada Proton, kita dah ada Modernas, Chris, kita ada Peru 2. Ini 3 syarikat besar lah. Tengok ini, yang ini pelajar boleh jawab lah. Semua ini sebenarnya dia di bawah high component tadi, industri berat. Berjaya lah. Hari ni kita tengok kereta apa yang antara yang paling ni, Proton X70 ke X50 ke. Okey. Secara umumnya kita nampak ini berjaya lah. Kegiatan ekonomi telah meningkatkan interaksi. Ini yang sebenarnya kita nak. Perpaduan tu semakin kuat sebab dalam pekerjaan itu terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum. Jadi kesimpulannya ini berjaya atau tidak, kita nampak DPN dan DEB ni di akhirnya telah berjaya membantu kerajaan mengurangkan kemiskinan dan membantu penduduk kita ni menikmati kehidupan yang semakin bagus dan bagus belaka. Okey, kita dah habis kongsi. Next, kita boleh cuba lihat video di Santai Sejarah berkaitan dengan video bimbingan. Cikgu tak letak di sini video bimbingan soalan menjawab yang kita panggil modul conteng belajar. Okey, itu saja. Jumpa lagi